Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tragedi rod penebat kilat seberat 20 tan di sebuah bangunan di Jalan Macalister, Pulau Pinang jatuh menyembah bumi tercatat dalam satu lagi tragedi dahsyat yang berlaku di Pulau Pinang. Kejadian yang dikatakan berlaku pada waktu petang dalam kejadian ribut kuat ketika itu merupakan antara satu peristiwa kemalangan yang besar di negeri tersebut. Dalam kejadian berkenaan, 3 orang maut manakala 8 yang lain cedera selain ia juga mengakibatkan kerosakan beberapa kenderaan lain. Namun satu misteri juga terjadi apabila mayat seorang mangsa yang terlibat dalam kemalangan itu dikatakan masih gagal ditemukan sehingga kini. Manakala seorang lelaki warga asing yang bekerja sebagai kelindan maut kerana tersepit dalam lori yang dihempap runtuhan penebat kilat berkenaan dan seorang lagi mangsa maut kerana ditimpa pokok dalam kejadian ribut tersebut. Mangsa yang hilang, Lim Chin Ek, seorang peniaga makanan, telah meninggalkan rumahnya pada petang hari kejadian untuk mengambil anak perempuannya yang berusia 13 tahun pulang dari sekolah. Namun dia tidak mengambil anaknya pada petang itu dan tidak pernah pulang ke rumahnya selepas itu. Pada hari kejadian 13 Jun 2013, mangsa meninggalkan rumah kira-kira pukul 6.40 petang untuk menjemput anak perempuannya dari sekolah dengan menaiki Honda City kelabu gelap pada hari itu. Menurut isterinya, Lee Chai Song, kebiasaan suaminya akan keluar rumah pada masa itu untuk mengambil anak perempuan mereka. Kadang-kadang dia akan menggunakan motosikal dan kadang-kadang menggunakan kereta bergantung kepada keadaan cuaca. Tetapi hari itu langit mendung, jadi suaminya memberitahunya bahawa dia akan membawa kereta. Namun yang peliknya, pada hari itu suaminya langsung tidak menjemput anak mereka walaupun sudah keluar dari rumah seperti biasa. Menurut isteri mangsa, anak perempuan mereka telah menghubunginya pada kira-kira 7.15 malam pada hari itu untuk mengatakan bahawa ayahnya masih tidak menjemputnya. Ketika itu dia masih tidak mengesyaki ada sesuatu yang berlaku kepada suaminya. Jadi dia menyuruh anak perempuannya untuk menunggu lebih lama kerana menyangka suaminya mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Tetapi apabila hari semakin gelap, anak mereka memanggil ibunya sekali lagi pada malam itu untuk mengatakan bahawa ayahnya tidak muncul lagi biarpun hari sudah semakin lewat. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, seorang guru telah menghantar anak mereka pulang ke rumah sekitar jam 9.30 malam. Isteri mangsa yang melihat anak mereka telah pulang ke rumah tanpa ayahnya merasa bimbang akan di mana suaminya berada ketika itu. Dia kemudian menelefon telefon bimbit suaminya. Malangnya, suaminya telah tertinggal telefon bimbitnya di rumah. Kemudian dia mendengar berita bahawa sesuatu telah berlaku di Macalister Road dan dia masih tidak mengesyaki apa-apa tetapi menganggap bahawa suaminya pasti terperangkap dalam kesesakan akibat kejadian itu. Pada pukul 11 malam hari kejadian, isteri mangsa dalam keadaan panik dan meminta adik iparnya untuk membantu mencari mangsa di sepanjang laluan biasa ke sekolah anak mereka dan juga di hospital Pulau Pinang. Namun dia tidak dapat menemui suaminya pada hari itu dan mangsa tidak pernah pulang ke rumah malam itu, menambahkan lagi kebimbangannya. Isteri mangsa telah membuat laporan orang hilang pada 11 petang pada keesokan harinya setelah gagal menemui suaminya di mana-mana hospital di Georgetown atau mendapatkan maklumat mengenai keberadaannya. Pada malam kejadian, berita mengenai tragedi rod penebat kilat di Jalan Macalister telah tumbang dalam satu kejadian ribut telah menjadi berita utama di media. Dalam ribut itu, rod penebat kilat bangunan UMNO telah tumbang ke bawah dan tertusuk di jalan dalam keadaan menegak. Terdapat saksi mengatakan ianya menimbus sebuah kereta dan merosakkan 7 kenderaan lain termasuk sebuah lori muatan tong gas rosak. Pihak bomba dan penyelamat mengambil alih operasi mencari dengan kerjasama Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Mereka menjumpai tayar serta rem kereta setelah mengorek jalan sedalam 6 meter. Kerja-kerja mengorek juga menghadapi kesukaran kerana terdapat paip air dan kabel elektrik di bawah tanah. Setelah pasukan mencari dan menyelamat menemui beberapa cebisan sebuah kereta Honda City berwarna kelabu yang terbenam di kawasan runtuhan itu 2 hari selepas kejadian. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi, kemudiannya mengesahkan nombor chassis kereta yang terbenam itu sepadan dengan kereta milik mangsa yang dilaporkan hilang sejak hari kejadian selepas keluar untuk mengambil anaknya di sekolah.
Sementara itu, isteri mangsa menceritakan bagaimana dia hanya mengesyaki yang paling teruk apabila anggota peronda sukarela menghubunginya untuk memberitahu bahawa bahagian kereta telah digali keluar dari bawah di Jalan McAllister dan memberikan nombor chassis yang diperiksa dan didapati sepadan dengan kereta suaminya. Lee ditemani oleh saudara mara segera pergi ke lokasi di mana dia melihat bahagian-bahagian kereta yang digali dan mengenalinya berwarna sama dengan kereta suaminya. Susulan itu, pihak berkuasa memulakan operasi mencari dan mengesan mangsa, tetapi operasi terpaksa dihentikan sepenuhnya pada 17 Jun bagi mengelak struktur bangunan warisan di kawasan tersebut terjejas dan mayat mangsa tidak pernah dijumpai. Memandangkan mayat mangsa tidak pernah dijumpai, satu inkues kematian perlu dibuat. Inkues itu diperintahkan untuk memastikan kematian mangsa kerana mayatnya tidak ditemui dan sijil kematian tidak boleh dikeluarkan tanpa bukti kematiannya. Pada 2 September 2013, inkues kematian mangsa telah didengari di mahkamah. Isteri mangsa memberi keterangan dalam inkues untuk memastikan kematian suaminya yang dipercayai dikebumikan di McAllister Road selepas keretanya dilanggar rod penebat kilat yang tumbang semasa ribut aneh pada 13 Jun 2013. Di dalam mahkamah, satu rakaman kamera litar tertutup menunjukkan rasuk konkrit terhempas ke tanah dan ke atas sebuah kereta berwarna gelap dimainkan. Isteri mangsa memberitahu mahkamah bahawa ia adalah rakaman yang sama yang dia tonton dalam talian selepas kejadian itu dan dia percaya suaminya tertimbus jauh di dalam tanah bersama-sama dengan bahagian kereta yang tidak ditemui. Seorang jurutera di lokasi memberitahunya bahawa bahagian pemandu kereta dipercayai terkubur di bawah runtuhan dan blok simen besar dan dia menjelaskan bahawa blok simen tidak dapat dikeluarkan semasa kerja-kerja penggalian. Dia juga berkata dia sedih dengan kerja-kerja menggali untuk mencari mayat suaminya dibatalkan, tetapi dia terpaksa menerima alasan yang diberikan. Dia memahami bahawa kerja pencarian tersebut boleh membahayakan nyawa orang ramai dan orang sekitar di sana. Jadi dia harus menerima penjelasan mengapa pihak berkuasa terpaksa menghentikan pencarian mayat suaminya yang tertimbus. Bekas pengerusi Institut Jurutera Malaysia Cawangan Utara Lim Kok Kong berkata mayat Lim Chi Ek dipercayai terbenam sekurang-kurangnya sedalam 40 meter atau setinggi 13 bangunan di bawah tanah dan di bawah konkrit bertertulang dengan kepanjangan 30 meter. Kok Kong berkata panjang konkrit penebat kilat ialah 38 meter dan ia telah memberi impak secara langsung terhadap bahagian tempat duduk pemandu. Ia betul-betul mengenai bahagian pemandu dan menyebabkan mangsa terbenam jauh ke dalam tanah. Bayangkan sebatang pensel gergasi jatuh terbenam ke dalam tanah. Suku di bahagian atas pecah dan memecahkan permukaan sekitarnya, manakala selebihnya tertanam di bawah tanah. Bahagian-bahagian kereta itu diseret turun pada kedalaman 8 hingga 9 meter. Hanya 10 meter bahagian konkrit yang jatuh boleh dikenal pasti. Selebihnya masih tertanam bersama mangsa. Kok Kong berkata kerja-kerja penggalian tidak dapat diteruskan melebihi 9 meter kerana keadaan tanah yang lemah dan ini boleh menjejaskan integriti struktur bangunan berdekatan. Pada sidang akhbar yang dihadiri oleh ahli-ahli keluarga mangsa, Ketua Menteri Lim Guan Eng menunjukkan rakaman CCTV ketika kereta mangsa dihempap konkrit. Guan Eng berkata beliau dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi, bahawa sijil kematian akan dikeluarkan untuk mangsa berdasarkan 3 sebab iaitu pengakuan saksi, nombor chassis kereta dan bukti video. Satu tragedi yang tak akan mampu dipadamkan dalam sejarah tragedi hitam di Pulau Pinang. Mayat mangsa pula terus terkubur di jalan tersebut. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan tersayang. Sekian.